Hak ni minggu lepasnya kita masuk dah hak bicara lain dah dalam kitab Munyatul Musalli ni. Hak minggu lepasnya musuat 25 baris yang ke-14 daripada bawah. Waktu dia masuk ayat dan wajib atas orang mentah pekerjaan muslimin. Jadi kita tak baca lagi lah hak sambungan tu. Tak sambungan tak baca lagi. Cuma kita balik kepada persoalan hak berkaitan dengan wajib hendaklah diqadakkan dengan bersegera hak berkaitan dengan meninggalkan sembahyang. Jadi hak berkaitan dengan qada sembahyang ni macam contoh kalau kitab Syadau Al-Fatani, sebab kitab Munyatul Musalli ni kitab Syadau, kitab Syadau. Di antara kitab Syadau Al-Fatani membicarakan berkaitan dengan qada sembahyang ada dalam kitab Sulam Mubtadi. Syadau dalam Sulam Mubtadi. Begitu juga dalam kitab Syadau Bughatul Tulab. Bughatul Tulab itu karangan Syadau Al-Fatani. Kita nak bicara sedikitlah berkaitan dengan qada sembahyang. Dalam Sulam Mubtadi ni di awalnya ada tauhid, di tengahnya fiqh ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Tu dia fiqh tu, fiqh 4 bahagian ada dalam Sulam Mubtadi. Tapi di belakang tu dalam kitab Sulam Mubtadi dibicara berkaitan dengan taubah. Dibicara berkaitan dengan taubah. Dia taubah ni pembicaraan dalam ilmu tasawuf. Sifat mahmudah yang pertama di dalam kitab Penawar bagi Hati. Dalam kitab Minhajul Abidin, selepas habis bicara ilmu aqabah yang pertama, bonggok yang pertama, pindah kepada aqabah yang kedua, aqabatut taubah. Taubat lalu dah. Taubat lalu dah. Faham tak ni? Dia pembicaraan dalam ilmu tasawuf yang mana bertaubah ni wajib ijma' ulama dan wajib bersegera. Dia ada 2 kewajipan. Dia kena ingat situ dulu. Taubah yang pertama wajib, yang kedua bersegera. Faham? Yang pertama wajib, yang kedua bersegera. Apabila bertaubah tu kemudian sangat tidak bersegera, dia kena 2 taubah di situ. Yang pertama bertaubah daripada dosa yang dilakukan, yang kedua bertaubah daripada dosa kerana tidak bersegera bertaubah. Sebab taubah wajib, bersegera taubah wajib. Apabila taubah tidak bersegera, maknanya sudah meninggalkan kewajipan. Kena faham, taubah wajib, bersegera wajib. Pada ni taubah wajib, bersegera wajib. Apabila taubah dilewatkan, ditangguhkan, tidak bersegera, bererti dia meninggalkan satu kewajipan, iaitu bersegera. Dosa ke tak? Berdosa lah, sebab meninggalkan kewajipan. Maka dia nak bertaubah kemudian, selain daripada taubah daripada dosa yang dilakukan, dia kena bertaubah daripada dosa kerana meninggalkan kewajipan, bersegera taubah. Jadi kena 2 taubah. Dia kena 2 taubah. Sebab melambatkan taubah satu dosa yang berasingan. Ada ni? Sekarang dia buat dosa, dia pun berhentilah. Contoh kita kata dia minum arak, dosa besar dianya. Sekatu je lah, sebab dia sudah berhenti minum arak. Dia wajib bertaubah, tapi tidak bertaubah dengan bersegera. Timbul dosa lain daripada dosa minum arak. Dosa apa? Dosa meninggalkan kewajipan bersegera taubah. Jadi dosa lain ni, ni dosa lain ni.
Ahli sunnahnya satu dosa. Mu'tazilahnya dosa. Oh, bertaubatnya 10 pertama akan datang. Bilion dosa lah. Kalau Mu'tazilah, ahli sunnah dah satu dosa, satu. Tak bertambah, tapi dosa tu akan bertambah besar. Kerana apa? Kerana tidak bertambah besar, kemungkinan besar bunga daripada pokok. Tak ada ni bandingan. Di hutang tak bayar dengan cara riba, bunga ada bunga ni. Bunga ni hutang cara riba lah. Dia berhutang, tak bayar bunga, hutang 1,000 kena bayar dengan alung 10,000. Ada ni. Jadi banyak bunga daripada pokok dia panggil. Sekarang ni dosa dia minum arak. Dia tidak bersegera taubah, besar, kemungkinan dosa ni lebih besar dari dosa minum arak tu sendiri. Pada masa bertaubah kemudian dia kena 2 taubah. Yang pertama taubah daripada minum arak, yang kedua taubah daripada meninggalkan kewajipan bersegera taubah. Kena 2 taubah situ. Jadi bersegera tu satu kewajipan. Kemudian dalam kitab Sulam Mubtadi ni dia membahagikan dosa 3 lah. Dosa dengan Allah meninggalkan kefarduan, dosa dengan Allah yang berkait dengan anak Adam. Itu comel dalam kitab Sulam Mubtadi. Saya nak ambil dosa yang berkaitan dengan tinggal kefarduan. Yang kita bicara sekarang ni dosa besar kerana meninggalkan sembahyang. Ini hak ayat dan kitab Sulam Mubtadi. Dan jika adalah dosanya itu meninggalkan fardu, contoh seperti semayang dan puasa dan zakat, dosanya meninggalkan fardu. Semayang ditinggalkan, puasa ditinggalkan, zakat tak bayar. Ni maka hendaklah, wajiblah segera mengqada akan fardu. Wajib segera mengqadakan. Kalau segera mengqadakan puasa mudah. Puasa lah. Hari-hari puasa. Nak pilih Isnin Khamis, nak impun qada dengan sunat. Itu tidak bersegera. Dia kena qada hari-hari. Bersegera bayar zakat. Kalau duit ada, bolehlah bayar sedekah. Pada duit ada, dia kira-kira Allah, zakat cuainya menega lama dah. Patut zakat kena bayar lama dah ni. Kemudian baru sedar. Dia pun pergi jabat agama, di sejabat agama kira. Sebenarnya banyak mana, selama mana dia berniaga tu. Jabat agama buat keluar, ni jumlah ni sepatut kamu bayar. Dia ada duit cash, maka dia wajib kena bayar stokor tu segera. Pandai ni. Hak tu ada duit cash, dia tak ada benda dah, tak ada duit dah, maka dia kena bayar bersegera sekadar kemampuan dia. Angsuran lah. Kena tanda molek, ada duit bayar, ada duit bayar, ada duit bayar. Segera tu. Segera mengikut kemampuan dia. Hak tadi dia ada cash toko, dia wajib segera bayar. Pada ni. Kalau dia tidak ada duit dah, masa menega hari tu patut bayar zakat. Lepas bankrupt barulah mikir, bankrupt ni bakal zakat tak bayar bakali. Kita tanya, ya sungguh kamu bayar, kamu sepatutnya dengan hak kamu menega tu kamu kena bayar banyak ni, kamu terhutang ni. Allah nak bayar macam mana sekarang ni, menega pun jatuh dah. Tapi orang jangan buat alasan menawak sungguhlah. Maka dia wajib kena segera qada kemampuan dia. Ada bayar secara angsuran. Yang tu bersegera. Bersegera semayang. Bersegera qada semayang mana apa? Bersegera. Bersegera. Apa ni bersegera? Bersegera ni lepas semayang, lepas semayang. Cerita hak pandangan ni bulak mata-mata, pakar paling belakang dak mari dah. Apa ustaz mengajar disuruh kita semayang, bisalang sesar semayang, lepas tu qada, lepas tu sesar semayang pula, sesar semayang pula. Lepas tu apa?
kita anak cucu rumah kita ramai. Anak cucu bukan anak kamu. Mak ayah dia ada kan? Ikut mak ayah dia lah. Kena kira. Apa tu? Lepas tu apa? Cerita hak ni kok. Bersegera wajib. Qada bersegera wajib. Meninggalkan bersegera meninggalkan kewajipan. Berdosa. Berdosa lah. Kita meninggalkan kewajipan ni bukan main telefon nak semai sunat. Boleh ke tak? Maka tiada harus ia mengerjakan amal yang sunat. Ini dah kitab Sulam Mubtadi. Tiada harus ia mengerjakan amal yang sunat. Semai sunat pun tak boleh, baca Quran pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dia wajib bersegera qada. Bila wajib bersegera, tinggal bersegera qada. Kenapa? Kerana perkara sunat hukumnya haram. Bukan haram semai sunat, bukan haram baca Quran, haram tinggal kewajipan bersegera qada. Faham tak ni? Tapi orang ni kena duduk molek ni. Marah dia orang, kita semai sunat dia kata haram, kita baca Quran dia kata haram. Yang kamu semai sunat tu kenapa? Ini semai qada pahala wajib. Lepas tu sunat pahala wajib qada. Nak sunat apa lagi? Lepas tu apa? Dua apa ni qada wajib besar pahala lagi. Bulan Ramadan kau hidup bala, dah tarawih. Tarawih apa tarawih? Qada banyak ah. Semai qada nah. Lepas tu apa? Kau duduk bala gitu Bala dengan tarawih. Geruk terawih. Oh marah geruk terawih kalau kata kena qada. Patut baca Quran. Semayang tak baca Quran ke? Baca Quran semayang, baca Quran Fatihah. Fatihah yang paling besar pahala. Baca Quran Fatihah pula dalam semayang, baca Quran pula rukun qauli. Banyak mana pahala baca Quran, baca Fatihah. Kita baca Fatihah ni seumpama 2/3 Al-Quran dah. Kita baca Fatihah, pahala dia. Baca Fatihah pula dalam sembahyang. Baca Fatihah pula rukun qauli, hak wajib. Nak cerita banyak mana pahala Fatihah kita baca. Kita sembahyang sama ni tak sedar ke besar pahala baca Fatihah tu. Besar pahala baca Fatihah sebab dia wajib. Dalam sembahyang pula Fatihah pula selebih-lebih surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu surah pun kata Nabi yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Ni kita bunyi kelebihan surah kuliah, betul kelebihan. Qul huwallah, betul kelebihan. Surah Yasin, betul kelebihan. Tapi kenapa tak sebut kelebihan suratul Fatihah? Kita semayang, kita baca surah Fatihah. Kita semayang, kita baca surah-surah hak dalam semayang tu. Bacaan sunat, tapi dalam semayang boleh pahala banyak mana. Luar semayang, satu huruf satu pahala. Alif lam mim 3 pahala. Tapi kalau dalam sembahyang, baca alif lam mim dalam semayang, bukan satu pahala, satu huruf 10 pahala sampai ke 100 pahala. Satu huruf, bukan satu ayat, bukan satu surah, satu huruf dalam semayang. Kenapa nak baca Quran luar semayang? Kan pelik tu kan. Maka tiada harus ia mengerjakan main sunat dan mengerjakan pekerjaan yang lain daripada mengqada akan dia. Tak boleh. Nak semai sunat tak boleh, nak baca Quran tak boleh, nak pergi nyaku tak boleh. Melainkan kerana menuntut akan kehidupannya. Dia kena cari nafkah, dia kerjalah. Dan makan dan minum dan qada hajah sekadar untuk dapat kekuatan. Dan tidur boleh sangat mengantuk. Tidurlah. Tidur sekadar. Orang tua tidur banyak mana? Bukan tidur jeretuh tu, bukan. Kan mana apa panggil? Hak tidur banyak tu bukan jeretuh. Jeretuh tu apa? Jeretuh tu tidur lena ke apa? Ke jeretuh tu tidur banyak? Tidur banyak tau. Bekak mata-mata mak haji tidur. Tidur hak keperluan. Keperluan ni mengikut kesihatan lah. Orang ni keperluan dia tidur 6 jam. Orang ni keperluan dia tidur 8 jam. Tengok pada kesihatan masing-masing lah. Keperluan dia kena tidur banyak sikit. Dalam 10 jam ke, tengah hari sejam, malam 7 jam ke. Tengok pada keperluan lah.
Tapi nak tidur je tak boleh.